أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita selawat sama-sama. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pengurusan pentadbiran Masjid Asy-Syakirin Kampung Baharu Lanjut, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini. Walaupun dalam suasana norma baharu, kita bertemu di dalam ruang alam maya. Saya di rumah saya, tuan-tuan juga mungkin berada di rumah tuan-tuan, ataupun dalam kereta, ataupun di mana sahaja tuan-tuan, para jemaah sedang penonton berada sekalipun. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah sudi memberikan kita rahmat dan barakah ni yang sangat banyak.
Sebab kita membuat keputusan, kita memilih untuk melakukan satu kebajikan, iaitu kita berada dalam suasana majlis ilmu, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, agak lama kita tak bersua, bukan? Saya lama tak datang ke Baharul Lanjut, lama tak datang ke Masjid Asy-Syakirin. Tapi alhamdulillah, atas inisiatif jawatankuasa pengurusan masjid, kita bertemu. Walaupun saya tak dapat lihat muka-muka para jamaah, abang kakak sekalian, tapi sekurang-kurangnya saya dapat bayangkan muka tuan-tuan. Kerana setiap kali saya datang, saya tahu siapa yang duduk di sebelah kiri saya, siapa duduk sebelah kanan saya, di hadapan saya, di hujung sana saya tahu siapa dan sebagainya. Bahkan kakak yang di ruang muslimat pun saya kenal siapa yang di hadapan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan apa yang bakal kita kongsikan pada malam ini, insya-Allah sedikit sebanyak mendatangkan keinsafan, mendatangkan kesedaran, mendatangkan motivasi yang penting untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan yang pelbagai ujian yang Allah berikan kepada kita atas muka bumi Allah yang sangat indah ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah bila mana Allah mentakdirkan kepada kita, bila mana Allah berikan kita taufik untuk kita dapat melaksanakan satu kebajikan daripada pelbagai kebajikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlaksana satu kebaikan tersebut menunjukkan betapa Allah sayang dan kasih kepada kita semua. Syukur alhamdulillah. Kita bertemu pada malam ini juga tuan-tuan, asbab Allah nak merahmati kita semua. Mungkin alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Allah nak beri kita ganjaran pahala yang terbaik. Jadi ikhlaskan niat masing-masing. Saya juga yang menyampaikan tazkirah, menyampaikan kuliah, berkongsi ilmu ini, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal jariah saya. Dan tuan-tuan juga yang melihat akan video ini, yang menonton akan kuliah ini, panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar sama-sama kita mendapat pahala saham di akhirat nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan sedang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada malam ini insya-Allah saya nak bawakan kepada tuan-tuan tentang satu kisah. Satu kisah daripada satu ayat suci Al-Quranul Karim yang agak tak panjang pun, nak kata panjang tak panjang, tapi biasa-biasa sahajalah, tak sampai setengah muka surat pun. Tetapi dari segi iktibar dan pengajarannya, insya-Allah mendatangkan satu semangat dan motivasi pada kita semua untuk kita terus berada di jalan dakwah, untuk sama-sama kita berdakwah, mengajak orang kebaikan dan sebagainya, dan bersedia sekiranya kita menerima ancaman dan sebagainya. Jom tuan-tuan, jika tuan-tuan berada di rumah, tolong ambil Al-Quran, yang dekat masjid, mungkin lepas solat fardu isyak, tapi lepas ni dah balik dah pukul 9 kan, jadi boleh keluarkan Al-Quran di rumah. Kalau menonton bersama dengan anak isteri, letak dekat TV pun okey, alhamdulillah, boleh buka Al-Quran sama-sama. Jom kita buka Al-Quran. Kalau tuan-tuan berada di dalam kereta pun boleh buka Al-Quran. Kalau dalam kereta adalah tuan-tuan, kalau tak ada boleh pinjam isteri, boleh pinjam telefon isteri untuk buka Al-Quran dalam tu. Jom kita buka. Baik. Malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke 258. 258. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, muka surat 43 sebelah kanan. Okey, sebelah kanan, ayat ke 258. Ayat ke 258. Jom kita tengok sama-sama tuan-tuan. Satu ayat ni panjang, jadi kita lihat sama-sama. Jom sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Kisah ini tuan-tuan berkaitan tentang peristiwa di antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan seorang raja, seorang raja yang kufur, tapi dalam ayat tak dinyatakan nama ni siapa. Nanti kita lihat kenapa dan mengapa tak dinyatakan nama tersebut dan siapakah raja tersebut sebenarnya. Jom kita lihat sama-sama. Okey, artinya tajuk pada malam ni insya-Allah,
berkaitan tentang perdebatan ataupun perbalahan di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan raja yang kufur. Okey. Ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan, ayat yang nak kata panjang tak panjang, tapi dia makan lebih kurang 1/4 daripada muka surat. 1/4 daripada muka surat Al-Quranul Karim. Baik. Mari kita lihat satu persatu tuan-tuan. Dalam ayat ini, ayat yang berbunyi Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebatkan Ibrahim tentang Tuhannya fi rabbih? Okey, berkaitan tentang Tuhan ini Allah Subhanahu wa taala. An atahu Allahul mulk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang tersebut pemerintahan, yakni kekuasaan, kerajaan. Okey, itu part yang pertama. Kita lihat tuan-tuan, itu part yang pertama berkaitan tentang ayat ini. Kita lihat tuan-tuan, bila mana kita membaca Al-Quranul Karim, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, satu perkara yang kita perhatikan, kadang-kadang kita perhatikan di awal ayat tersebut, Allah menggunakan kalimah apa untuk kita mudah faham berkaitan tentang cerita ayat tersebut. Contoh kita lihat tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menggunakan alam tara. Alam, Allah menggunakan istifham. Apa istifham? Persoalan, pertanyaan. Allah mulakan dengan alam, pertanyaan. Artinya tidakkah, ataupun bukankah dan sebagainya. Biasa alam ni tidakkah lah, tidakkah. Okey. Tara, apa tara? Melihat, memperhatikan. Daripada kalimah ra'a, kan? Bila dalam fi'lun mudhari' atau fi'lun madi, tara. Okey. Ra'a, tara fi'lun mudhari'. Ada kamu tak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat ayat ini tuan-tuan. Allah menggunakan alam tara. Kita lihat di sini terjemahan dalam Al-Quran diletakkan. Ayat yang ini, tidakkah engkau memperhatikan orang? Menunjuk kepada siapa yang berhujah membantah Ibrahim mengenai Tuhannya. Itu terjemahan dalam Al-Quranul Karim. Baik, saya nak beritahu, nak highlight pada tuan-tuan, kalimah alam tara ini nak gambarkan di sini tuan-tuan, Allah tidak menyatakan alam taraka. Alam, adakah kamu tak melihat wahai Muhammad? Tapi Allah gunakan alam tara. Kita sedia maklum, Al-Quranul Karim Allah turunkan ke atas baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi mewariskan kepada kita semua, sebab kita umat baginda, kita umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita juga membaca Al-Quran. Sebab itulah menggunakan kalimah alam tara. Artinya, tidakkah kamu wahai Muhammad perhatikan, ataupun tidakkah kamu wahai umat Muhammad perhatikan. Artinya tuan-tuan, dalam ayat ini saya tak langsung Allah bertanya kepada kita, apakah kita ini tidak pernah melihat peristiwa tersebut, ataupun kita buat-buat tak tahu, contoh kan. Tu katanya alam tara. Artinya Allah minta kita perhatikan. Ayat ini nak bercerita tentang peristiwa yang berlaku. Contohlah tuan-tuan, contoh macam ni. Kita cuba datangkan satu analogi, satu tamsilan berkaitan tentang kita gambarkan satu perlawanan bola sepak
final, peringkat akhir. Final Kadang-kadang final ni tuan-tuan, katalah kita ambil final di Eropah contohnya, dia akan berlangsung pada jam 2:30 pagi ataupun pukul 3 pagi. Dan tak semua orang perhatikan ataupun tak semua orang bangun untuk tengok bola sepak tersebut. Ada orang yang minat, disanggup kunci jam, dia tengok bangun pagi dan sebagainya. Ada orang juga yang minat bola sepak tapi dia rasa pukul 3 pagi malaslah, aku tahajud pun tak bangun, nak tengok bola tak payahlah, dia katakan. Jadi tak tengok juga. Tetapi tuan-tuan, bila mana bola final tu, kadang-kadang ramai yang lihat dan orang kata menjadi sejarah lah. Contohnya, keesokan paginya kita datang bekerja, kita jumpa dengan 3-4 orang rakan-rakan kita tengah minum pagi dan sebagainya. Mereka bercerita tentang perlawanan bola sepak yang pagi tadi tu, pukul 3 pagi tu. Bercerita sekian, hebatlah perlawanan sekian macam ni, perlawanan pemain ni sekian. Jadi kita seorang saja dalam kelompok tu, kita tak tengok bola, kita minat. Jadi kita macam termanggu-manggu, cerita apa man tadi ya? Apa sebab ni? Kita macam ketinggalan, orang kata ketinggalan kan? Seolah-olah macam kita ni terlepas pandang. Padahal dari war-war dah malam tadi final, tim A lawan tim B, kita pun respect, kita tahu tim A ni power, B pun power. Tapi kita buat keputusan tak nak tengok bola sepak tersebut. Dan akhirnya kita ketinggalan. Rupanya peristiwa bola sepak ni, rupanya perlawanan yang sangat hebat dan menjadi bual bicara, viral satu dunia contohlah tuan-tuan. Tetapi kita ketinggalan, tak dapat nak tengok berkaitan tentang perlawanan bola sepak tersebut. Jadi tuan-tuan, hal ini mendatangkan ketakjuban kepada kita. Takjub betul bola macam tadi, rugi tak tengok. Kita sendiri rasa dalam diri kita, kita nak cakap malu sebab kita tak bangun malam, tak tengok bola dan sebagainya. Begitu juga dengan kalimah alam tara tuan-tuan. Allah nak datangkan satu sifat ketakjuban dalam diri kita. Yang baca Al-Quran ni, alam tara ilal ladzi, tidakkah kamu wahai umat Muhammad perhatikan, perhati tentang apa ni? Peristiwa apa? Mesti peristiwa yang hebat ni. Tu sebab tuan-tuan, Allah nak kita semua bila baca Al-Quran ni timbulkan emosi ketakjuban. Sebelum kita meneruskan bacaan, sebelum kita menyelami dan mendiskusi berkaitan tentang kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan, walaupun secara zahirnya Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW sebut tadi, tetapi Nabi wariskan kepada kita semua untuk kita baca dan faham sungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan, walaupun kita tidak berada pada situasi tersebut, tapi bila kalimah alam tara menggambarkan kepada kita, Allah minta kita imagine, minta kita cuba bermain dengan emosi kita, kita cuba mendalami, kita cuba menyelami berkaitan tentang betapa hebatnya perdebatan ataupun perbalahan di antara Nabi Ibrahim dengan raja yang kufur ini. Itu sebab kalimahnya alam tara. Alam tara menunjukkan dengan satu sifat keyakinan kita, keyakinan kita bahawa peristiwa itu benar-benar berlaku. Kita tak pernah lihat pun, tak pernah nampak pun macam mana, tapi kita kena bayangkan sebab dia datang daripada kalam suci Al-Quranul Karim. Dinukilkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini apa tuan-tuan? Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab yang padanya tidak ada keraguan padanya. Tak ada keraguan pun. Maksudnya semuanya benar-benar belaka. Jadi kita kena yakin dan percaya. Datangkan sifat keyakinan kita, keyakinan yang jitu, yang mantap, yang padu berkaitan tentang peristiwa ini. Sebab itu Allah minta, sebab itu Allah mulakan ayat ini dengan alam tara, untuk kita perhatikan sungguh-sungguh, seolah-olah kita berada pada situasi tersebut dan kita lihat secara langsung bagaimana perdebatan itu berlaku dan sebagainya. Okey, boleh? Kita teruskan, jom. Kita teruskan. Allah mulakan dengan alam tara, tujukan kepada baginda Nabi, juga pada kita semua. Tidakkah kau lihat wahai umat Muhammad tentang satu peristiwa apa yang berlaku? Ilal ladzi hajja Ibrahim. Berkaitan tentang apa?
berkaitan tentang orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim. Ilal ladzi hajja. Kalimah hajja itu tuan-tuan merujuk kepada hujah. Hari kita lihat tadi. Okey. Menunjukkan betapa bahawa raja yang kufur itu. Siapa raja yang kufur itu? Ataupun kita pernah baca sejarah dalam kisah Qasasul Anbiya contohnya. Orang raja yang kafir ini yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud. Raja Namrud. Ada setengah pendapat kata, dia kata bukan Namrud, Namruz. Iaitu Raja Babylon. Jadi ada dua riwayat di sini. Ada satu kata Raja Namrud, yang kedua kata Raja Namruz, Raja Babylon. Cuma persoalannya, kenapa tak dinyatakan nama raja tersebut dalam ayat tersebut? Nanti saya terangkan kenapa. Baik. Nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, raja yang kufur ini, dia telah mulakan perdebatannya dengan menjemput Nabi Ibrahim ke dalam gelanggang. Artinya ajak Nabi Ibrahim datang kepada istananya. Sebab apa? Dia alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Tidakkah kamu wahai umat Muhammad perhatikan bila mana ada orang datang berhujah, datang ilal ladzi haja, datang berhujah kepada Ibrahim. Artinya dia mulakan dahululah perdebatan tersebut. Kalau mulakan perdebatan tu, kadang-kadang sama ada kita pergi jumpa dia ataupun kita panggil dia ke istana sebab dia raja. Mungkin dia panggil Nabi Ibrahim datang ke istana dan dia mulakan perdebatan tersebut. Nak menunjukkan tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang tak puas hati dengan kita tuan-tuan, ataupun ada orang yang tak bersetuju dan sebagainya, dia akan panggil kita untuk berdebat. Kita boleh tahu. Jemput, jom debat dengan aku. Artinya dia tak puas hati dengan kita. Sebab kalau kata kita tak puas hati, kita jemput dia pula. Kan? Artinya kita lihat siapa yang menjemput siapa tu sebenarnya kadang-kadang dia yang berada di tempat yang salah sebenarnya. Tak semualah tuan-tuan, tak semua, tapi kebanyakan. Sebab bila orang yang nak berdebat ni kadang-kadang dia ada sifat ego satu, yang kedua nak menegakkan benang yang basah contoh mungkin. Kalau kata dia fitnah dan sebagainya, mungkin dia ajak berdebat untuk fitnah dan sebagainya, tapi siapa yang timbulkan dahulu? Kan? Jadi kita lihat begitu. Mana kita lihat contoh dalam kisah ni lah tuan-tuan. Artinya Raja Namrud tu mungkin dia ada satu sifat, dia nak menunjukkan yang dia betul, dia hebat dan sebagainya. Raja yang kufur ini, dia mulakan penhujahan. Dia berjemput Nabi Ibrahim untuk bertanya berkaitan tentang siapa? Fi Rabbih. Jadi tuan-tuan, kita fikirkan sejenak. Agak-agaknya, mengapa Raja kafir itu menjemput Nabi Ibrahim ke istananya? Sedangkan baginda pada waktu itu tidak ada sebarang tentera pun. Bahkan perisai pun tak ada. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, ketika itu Nabi Ibrahim baru berumur belasan tahun. Dan pengikut pun tak ada lagi tuan-tuan. Tak ada yang mengikut dia pun. Dia cuma menentang bapaknya, kan? Berkaitan tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Lalu berita tu sampai kepada Namrud. Jadi Namrud panggil dia. Kan? Kita fikirlah tuan-tuan, kalau kata dia seorang kata Nabi Ibrahim tu ada pengikut yang ramai, pengikut sebagainya, mesti kita rasa mesti nak beradu tenaga dan sebagainya. Tapi bila mana seorang raja yang ada kekuasaan pemerintahan yang besar, dia panggil seorang remaja untuk berhujah, berdebat di istananya. Jadi kita fikirkan sungguh-sungguh tuan-tuan, agak-agak kenapa? Mungkin kita pernah terfikir, agak-agaknya lah, okey, Nabi Ibrahim AS pernah memberi ancaman yang besar pada kerajaan tersebut yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Maklumlah ketika itu tuan-tuan, bapa Nabi Ibrahim pembuat berhala, dan raja juga mengaku dirinya sebagai Tuhan dan minta rakyat semua patuh kepada dia dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim berdakwah agar beriman kepada Tuhan yang satu. Jadi itu ancaman. Dia merasakan bahawa ancamannya dah sampai kepada dia, dia kena panggil sebab takut tergugat dan sebagainya. Sebab itu tuan, kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan siapakah nama raja tersebut. Walaupun kita lihat mungkin dalam hadis ada cerita berkaitan tentang
nama ini ataupun riwayat lain dan sebagainya cerita tentang nama ini, ada benarnya. Cumanya tuan-tuan, dalam ayat ini Allah berikan gambaran kepada kita. Artinya walaupun nama tak dinyatakan, nak menunjukkan bahawa sesiapa sahaja sebagai isyarat menentang kepada ajaran tauhid, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran yang ditinggalkan Nabi Ibrahim pada zaman-zaman pun, artinya benda itu akan ada. Artinya penentang ajaran tauhid ni, penentang Islam ni akan ada sampai bila-bila. Kalau dinyatakan nama, mungkin pada zaman tu sahaja. Nak terangkan sini tuan-tuan, artinya pemimpin-pemimpin yang kufur ini artinya ada sampai sekarang. Jadi dia akan menggunakan kedudukan yang dia ada untuk berhujah dengan pendakwah-pendakwah ini untuk merencana kejahatannya atas kehidupan ini. Mungkin insya-Allah, mungkin tuan-tuan berkaitan sebagainya kan. Okey, baik. Itu juga tuan-tuan kita lihat, bukan sahaja kisah Nabi Ibrahim, dalam suasana kehidupan baginda Nabi SAW juga tuan-tuan, pernah satu ketika Abu Jahal pernah mengundang Nabi Muhammad datang ke Darun Nadwah, Parlimen Mekah, untuk berdebat, untuk berhujah dan sebagainya. Dan kisah ni di Al-Quran tuan-tuan, dalam surah Abasa ada cerita ni, berkaitan ni. Nak menggambarkan di sini tuan-tuan, bongkaknya orang yang menjemput tersebut. Itu sebab cerita tadi, kalau orang ada ajak kita berdebat, artinya dia mungkin silap tuan-tuan. Bukan nak kata salah orang lah jemput aku ni, bukan tidak tuan-tuan. Tapi bila kita ada keinginan, aku nak berdebat dengan dia lah, artinya ada satu sifat dalam diri kita yang menjemput itu. Mungkin barangkali ada sifat takabur, sifat bongkak, sifat sum'ah dengan ilmu kita. Na'udzubillah tuan-tuan. Kalau boleh tak nak berdebat dengan orang tuan-tuan. Tapi kalau kata saya, ada kata-kata saya yang salah, fakta dan sebagainya, saya alu-alukan untuk komen. Untuk komen sama-sama, untuk perbaiki diri saya. Saya juga ilmu tak banyak tuan-tuan, berkongsi apa yang ada sahaja. Kalau salah, begitu juga. Begitu juga dengan cerita ini, kalau salah fakta, tolong bantu saya, komen. Komenlah, beritahu sekian-sekian, saya akan perbaiki, insya-Allah. Saya akan terima teguran tuan-tuan. Okey, baik. Balik pada cerita tadi tuan-tuan. Balik cerita tadi berkaitan tentang Nabi Ibrahim tadi tuan-tuan. Berkaitan tentang Nabi Ibrahim tadi, berkaitan tentang perdebatan yang berlaku pada orang kafir tersebut tuan-tuan. Nak gambarkan tuan-tuan di sini betapa Nabi Ibrahim dijemput sebab orang datang nak berhujah dengan dia, seorang raja yang kufur. Dua kalimah mana? Kalimah hajjah tu. Kalimah hajjah ilal ladzi hajja Ibrahim. Artinya seseorang yang dah mulakan berhujah. Kalimah hajjah ada kalimah jamak kepada hujah. Hujah tu satu. Kalau hajjah dia jamak, banyak berhujah yang digunakan untuk mendakwa salah orang dan sebagainya. Ada juga kalimah hajjah juga, kalimah masuk ke Baitullah. Tapi dalam Al-Quran kalimah hajjah dia tidak ada alif, tapi bila hajjah artinya berhujah tuan-tuan, berhujah. Okey. Artinya tuan-tuan, raja yang kufur ini dia sengaja mencari alasan untuk tidak tunduk dan patuh kepada hujah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia cuba nak berdolak dalih dan sebagainya berkaitan tentang hujahan tersebut. Terlihat apa? Sedangkan orang kafir ini ataupun raja kafir ini, apa kata Allah? An atahullahul mulk. Sebab ayat ni sambung-sambung tuan-tuan, berkaitan tentang alam tara ilal ladzi haja fi Ibrahim fi rabbih. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu perhatikan wahai umat Muhammad tentang orang yang datang berhujah dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. An atahullahul mulk. Sedangkan orang kafir itu, raja kafir itu, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia al-mulk. Apa al-mulk? Pemerintahan, kekuasaan. Jadi tuan-tuan, berkata berkata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala, mengatakan bahawa kenapa dalam ayat ini tidak dinyatakan nama raja tersebut, tak dinyatakan siapa sekian-sekian dan sebagainya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak disebut nama tersebut kerana
perangai tidak mengaku Tuhan, tidak mengaku Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perangai yang mempunyai sifat kekufuran yang sangat dahsyat, dan juga perangai orang yang suka mencari kesalahan pendakwah. Pendakwah, kena pendakwah lah, ataupun da'i sebagainya. Cuma sekarang ni kena hati-hatilah tuan-tuan. Bukan nak kata mereka tu tak bagus, bagus juga tuan-tuan, tapi fitnah akhir zaman tuan-tuan. Ada orang kata kadang-kadang mereka ini pendakwah mi segera, kadang-kadang tuan-tuan. Allahu Akbar, wallahu alam. Kita tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang niat seseorang tu masuk pertandingan yang sebagai undian-undian ni, kadang niat masing-masing lah tuan-tuan. Ada orang masuk nak menimba pengalaman, ada orang masuk nak mencipta populariti, ada orang masuk sekian. Wallahu alam, tak pasti tuan-tuan. Hanya diri mereka dan Allah saja yang mengetahui. Jadi bila masyarakat menilai ni, bahaya sikit lah tuan-tuan. Itu sebab kena hati-hati juga tuan-tuan. Bila ada yang masuk rancangan-rancangan ni, kata macam Ustaz segera dah pula kan, sebab berbanding mereka yang tak masuk program reality pun, tapi mereka juga orang kata laku jugalah di luar tuan-tuan, sebab mungkin sebab keikhlasan mereka menuntut ilmu dan menyampaikan dakwah tu pada masyarakat. Ataupun mereka yang masuk tu juga dah ada title ustaz dah kadang-kadang tuan-tuan, tapi mungkin nak lebih up, mungkin tu wallahu alam, tak pasti. Mungkin nak lebih glamour, wallahu alam, nauzubillah tuan-tuan, tak pastilah tuan-tuan. Cuma niat masing-masing. Cuma ni tuan-tuan, nak gambarkan di sini dalam kisah ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tak menyatakan siapakah nama tersebut. Kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, mengatakan bahawa bila mana sifat seseorang tu tidak mengaku Allah tu Tuhan, dan dia ada sifat kekufuran dalam diri dia, dan dia suka cari masalah dengan pendakwah, artinya sifat tersebut tidak hanya terbatas pada raja tersebut, Namrud tu sahaja. Itu sebab saya pernah kata sebelum ni tuan-tuan, bila mana dalam Al-Quran Allah menyatakan siapakah wataknya, artinya peristiwa tu akan berlaku sekali sahaja, start daripada Adam lahir sampailah ke kiamat. Contoh apa tuan-tuan? Contoh kisah Maryam alaihissalam. Maryam yang tidak mempunyai suami, seorang wanita yang sangat suci, tetapi mengandung dan melahirkan seorang anak. Sebut namanya sebagai Maryam. Artinya peristiwa tersebut tidak akan berlaku lagi sampai ke yaumil qiyamah. Tak laku sebab nama dia sebut, watak tersebut. Tetapi bila mana dalam Al-Quran ada wataknya, tetapi siapakah nama watak tersebut tidak nyatakan siapa, artinya perkara tersebut akan terus berlaku dan terus berlaku sampai ke yaumil qiyamah. Contoh, kita lihat dalam kisah anak Adam. Dalam Al-Quran dinyatakan watslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Kan? Watslu alaihim, ceritakan, khabarkan kepada mereka itu wahai Muhammad, naba'a banai Adam, tentang kisah dua orang anak Adam. Watak tu ada dua orang anak Adam. Siapakah namanya kita tak tahu tuan-tuan, dalam Quran tak sebut. Tapi mungkin dalam kisah riwayat ada sebut nama sekian-sekian dan sebagainya. Nak gambarkan tuan-tuan, peristiwa pergaduhan adik-beradik ini tetap akan berlaku sampai bila? Sampailah kiamat nanti tuan-tuan. Artinya peristiwa tu tak terbatas pada zaman anak Nabi Adam saja, tapi sampailah bila. Itu sebab wataknya ada, tapi tak nyatakan namanya siapa. Itu juga dalam kisah ini tuan-tuan, Allah cuma sebut an atahullahul mulk. Sedangkan raja kafir itu, aku telah beri dia al-mulk, pemerintahan, kekuasaan. Okay? Artinya al-mulk juga tuan-tuan daripada kalimah malakah, artinya potensi, ataupun bakat, kudrat, seumpama dan sebagainya. Artinya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kekuasaan, mengurniakan kelebihan kepada orang tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati, kerana ramai manusia kadang-kadang tumbang dengan nikmat kekuasaan ini.
Kadang-kadang kita tergelincir daripada nikmat ini. Kan? Kita ada kelebihan sekian kadang-kadang tuan-tuan. Tapi asbab emosi kita tergelincir dan tergugat dari keimanan tersebut yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Itu kena hati-hati. Itu sebab tuan-tuan, ayat ini hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut nama-nama dalam ayat Quran untuk kita tidak terikat dengan ikatan sejarah sebenarnya. Dan Al-Quran kita kena faham, Al-Quran bukan buku sejarah, tapi padat dengan fakta dan padat dengan pelbagai kemukjizatan sejarah tersebut. Itu sebab tuan-tuan, kita sebagai pembaca Al-Quran kena bijak mengambil ibrah, kena bijak mengambil pengajaran daripada segmen tadabbur dan juga tazakkur berkaitan tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Baik, jom kita cermati satu perkara, tuan-tuan. Bila kita amati sungguh-sungguh, tuan-tuan, dalam ayat ini, dalam ayat ke 258 ini, tuan-tuan, Allah menyebut Nabi Ibrahim 2 kali. Berapa perasan? Satu, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Itu satu. Berkaitan tentang, pertama, ada orang datang kepada hujah dengan Nabi Ibrahim berkaitan tentang fi rabbih, satu. Yang kedua, bawahnya itu, lebih daripada 2 kali, tuan-tuan. Ayat Ibrahim 1, 3. 3 kali, tuan-tuan, sebab Ibrahim. Yang kedua, pada idh qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tu yang kedua. Yang ketiga, qala Ibrahimu fa innallah. Artinya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ibrahim 3 kali ayat ni. Ayat ni pendek, tapi 3 kali Nabi Ibrahim disebut. Kita lihat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa sampai lebih daripada sekali Allah sebut? Sedangkan kita tahu kisah ini berkaitan tentang Nabi Ibrahim berdebat dan berbalah dengan raja yang kufur. Okey, kita lihat, tuan-tuan. Tadi bercerita tentang keadaan raja kafir tersebut yang datang berhujah dengan Nabi Ibrahim, sedangkan Allah berikan dia kekuasaan, berikan dia pemerintahan. Okey. Lepas tu Nabi Ibrahim mengatakan jawapan kepada perdebatan tersebut. Apa kata Ibrahim? Idz qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Okey. Kata Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menjawab persoalan tersebut, Allah menggunakan kalimah idh. Idh ni apabila ataupun ketika. Okey. Ketika Ibrahim menjawab, dan Al-Quran juga, tuan-tuan, ada kalimah idh dan juga idha. Kata ulama tafsir, kalau kalimah idh digunakan, artinya peristiwa yang telah berlaku sebelum diutuskan baginda Nabi SAW. Okey, kalimah idh tersebut. Bila kalimah idha, artinya ketika ataupun apabila yang bercerita tentang hari kiamat. Itu beza idh dan juga idha. Okey. Dalam ayat ini disebut idh qala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menjawab ataupun mengatakan jawapan kepada raja kufur tadi, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan aku, kata Ibrahim, ialah yang boleh menghidupkan dan mematikan seseorang. Ataupun boleh menghidupkan dan mematikan apa jua. Okey. Sebab itu, tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim dan raja kufur ni berbalah, kita lihat, perhatikan kalimahnya, tuan-tuan. Dia menggambarkan di sini, tuan-tuan, satu fungsi perbincangan, perbalahan yang agak panjang sebenarnya. Tetapi Allah rekodkan dalam Al-Quran part untuk kita highlight sungguh-sungguh, untuk kita quote sungguh-sungguh, di mana part yang mendatangkan kesan yang besar, kesan yang tak itibar kepada kita semua. Okey. Sebab dalam kalimah ini, tuan-tuan, kalimah is juga terjemahkan sebagai satu peristiwa, sebuah peristiwa. Nak gambarkan, tuan-tuan, peristiwa yang panjang tapi telah disaring-saring dan sebagainya. Okey. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyallazi yuhyi wa yumit, Tuhan aku adalah yang menghidupkan dan mematikan.
Dan bila mana Nabi Ibrahim mengatakan sedemikian, membuktikan bahawa keindahan gaya bahasa Al-Quran tersebut, sebab sangat cantik tuan-tuan. Dan perkara ini tuan-tuan sebenarnya mungkin kita lihat fi Rabbi. Mungkin raja tu tanya, siapa Tuhan kamu? Dia buat apa? Dia tak buat apa sepanjang tu gambaran je, bukan nak kata dialog. Bila mana datang hujah Ibrahim tentang Tuhan kamu, ditanya, siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu tu buat apa? Tidak. Mungkin jawapan tu dah gambaran. Artinya perbalahan, persoalan, perdebatan tentang siapa Tuhan kamu, sekian. Nabi Ibrahim jawab sikit je, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan aku, kata Ibrahim, dia boleh menghidupkan dan mematikan. Rabbiya, Tuhanku. Okey. Dan ketika juga tuan-tuan, bila mana Nabi Ibrahim nak sambung ucapan tersebut, dicelah. Qala, jawapan daripada raja tersebut, qala ana uhyi wa umit. Lalu dia pun cakap, aku juga, kata raja tersebut, boleh hidupkan dan mematikan. Nak gambarkan di sini tuan-tuan, setengah-setengah orang kadang-kadang kalau kita berhujah, kita berdebat, kita cakap sekali dipotong terus, artinya memang tak puas hati tuan-tuan. Memang dia nak menang lah tu. Nak menang saja kita. Ambil. Macam tu kan tuan-tuan kan. Bila kita berhujah, kita berdebat, kadang-kadang tuan-tuan, kita tak bercakap lagi, tapi dah potong cantas jawapan kita, artinya dia nak menang lah tu kadang-kadang. Ambil lah tuan-tuan. Kan. Itu juga dengan raja ni. Nabi Ibrahim baru jawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Raja ni terus mencelah, ana uhyi wa umit. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi nak gambaran tuan-tuan, mungkin ketika itu digambarkan, dipanggil dua orang, dan kisah sejarah dan sebagainya, dalam riwayat menceritakan dia panggil dua orang. Seorang ini dia pancung, dia bagi bunuh. Dia kata, nampak tak, orang ini aku matikan dia, yang dia aku hidupkan dia. Kan, arti orang yang berbeza. Itu gambaran daripada ana uhyi wa umit. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan, ayat ini dalam menggunakan kalimah ana. Perasan tak tuan-tuan? Ada kalimah ana lain dalam ayat Quran yang menggambarkan bahawa ana ini tuan-tuan satu kalimah yang saya, tapi penggunaan agak bongkak sedikit lah tuan-tuan, agak bongkak. Contoh kisah Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Pun kalimah ana kan. Bahkan makhluk yang mula-mula kufur kepada Allah, ataupun makhluk yang mula-mula menderhaka kepada Allah, siapa dia tuan-tuan? Iblis kan? Iblis. Itu makhluk yang mula-mula kufur ataupun sombong, bongkak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ayatnya? Bila Allah sebut ma manaka alla tasjuda iz amartu. Wahai iblis, kenapa tak sujud kepada perintah aku sebagainya? Apa jawapannya? Kata iblis, ana khairum minhu. Aku ini, kata iblis, lebih mulia daripada dia. Artinya tuan-tuan, kalimah ana ni, kalimah saya, kalimah aku ni tuan-tuan, satu kalimah yang agak bongkak juga tuan-tuan. Agak bongkak. Itu sebab dalam kebanyakan dalam Al-Quran, bila diajarkan dengan doa-doa dan sebagainya, tidak digunakan kalimah ana. Perasan tuan-tuan kan? Dalam Fatihah pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah ya Allah kami sembah, dan hanya engkaulah ya Allah tempat kami minta pertolongan. Dhamir nana, dhamir nahnu kami, bukan dhamir ana. Nak menggambar kadang-kadang tuan-tuan bongkak. Ihdinas sirata, ihdina, bukan ihdini. Tunjukkanlah aku ni ya Allah. Kan. Tapi tu ada perbincangan lain lah tuan-tuan. Cuma nak gambaran tuan-tuan mudah faham je lah. Berkaitan kadang-kadang kalimah ana dan juga saya dan juga awak, kami ni, kata para ulama, kami lebih baik, lebih mulia. Bila kami ni menunjukkan kerendahan diri. Bila guna saya, aku ni di hadapan Allah, ibarat kita bongkak tuan-tuan. Kita bongkak. Kita bongkak lah tuan-tuan. Itu sebab itu dalam ayat ini adalah gunakan kalimah bila mana raja tu guna
Ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim tak kata. Nabi Ibrahim tak kata Rabbi. Dia kata Rabbiya. Okey. Tapi kata Rabbi pun domain tak masalah tuan-tuan. Tapi kata gunakan ana tu tidak. Mungkin tak guna Tuhan. Akulah kena Rabbiya, Tuhanku kan. Lebih cantik. Kalau kata aku ni ana, uhyi. Contoh kita kadang-kadang tuan-tuan, ada orang panggil, ni siapa punya ni? Tu aku punya. Dia macam bangkok sikit. Siapa punya? Tu aku punya. Jangan usik. Kalau kata ni siapa punya ni? Tu kita punya. Kita tu macam baik sikit lah. Tu kita punya. Tu kami punya. Walaupun merujuk pada diri seorang, tapi dari segi bahasa tu kita rasa lembut aja. Ni siapa punya ni? Aku. Jangan kacau. Ni siapa punya ni? Kita lah punya. Tak ada kita. Tak ada kan. Kita dah punya. Kita ke? Tapi istilah kita tu saya. Nak menunjukkan tuan-tuan, bila kalimah yang agak banyak sikit ni, dia lebih mulia lah. Lebih orang kata lebih lembut sedikit. Lebih lembut sedikit lah berkaitan tentang tu. Tu juga dalam ayat ni tuan-tuan nak gambarkan betapa bongkaknya raja ni menggunakan kalimah ana. Ana uhyi wa umis. Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Tu sebab tuan-tuan, raja kafir ini seolah-olah bongkak. Bongkak, dia mengatakan dia juga boleh menghidupkan dan mematikan. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mematahkan hujah ni. Dalam ayat seterusnya, potong ayat seterusnya, apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim, telah berkata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Dipatahkan hujah tu ni. Apa dia kata? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah boleh mendatangkan, boleh menerbitkan matahari minal masyriq, daripada timur, fa'ti biha minal maghrib, dan boleh juga menerbitkan dia matahari daripada barat. Artinya Allah Maha Kuasa. Boleh, tak masalah. Dia kata Allah boleh nak terbitkan daripada timur ke, nak terbitkan daripada barat ke, tu kuasa Allah, tak masalah. Nak menunjukkan tuan-tuan betapa indahnya, betapa bijaknya Nabi Ibrahim nak matahkan hujah tersebut. Dia testing dulu. Sebab bab mati, bab hidup, dia boleh lawan pula, dia boleh mati dan sebagainya. Cerita pula bab di luar kawalan kita, pergerakan matahari dan bulan, bukan kawalan manusia, tetapi atas pergerakan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bulan dan matahari terbit, mengeringi dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, berkaitan tentang matahari, bintang, bulan, roh dan sebagainya, bukan kuasa kita. Kan? Itu atas kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab Nabi Ibrahim berhujah dengan raja kafir tadi, nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menerbitkan matahari di belah timur, boleh juga nak terbitkan di belah barat. Kan? Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dalam ayat ini, nak gambarkan di sini tuan-tuan, dimati sikitlah. Dia macam termati sikit perbualan tu di antara kufur tersebut. Lalu fabuhital ladzi kafar, maka raja kafir ni tercengang. Nak macam mana? Luar kawalan dia. Kalau kata kita, tak apalah, aku boleh buat macam ni juga, contoh karangan. Tapi berkaitan tentang matahari, tentang hujan panas, kita tak ada kuasa tuan-tuan. Kalau kata jangkaan kita, ramalan kita kadang-kadang tepat, kadang-kadang berbetulan dengan perancangan Allah Ta'ala. Berbetulan, bukan kita betul tidak tuan-tuan, tapi berbetulan. Kan, saya tak sengaja, bukan kata tengok, kan dah cakap dah tadi, petang ni hujan confirm. Dia kata begitu, kadang-kadang tuan-tuan jatuh akidah kita juga tuan-tuan. Kena hati-hati tuan-tuan. Itu sebab ayat ini tuan-tuan gambarkan, bila berhujah bab mati hidup, kita rasa macam boleh juga, tak masalah. Aku nak matikan dia, aku bunuhlah dia, tembak dia mati. Nak biarkan hidup. Tapi bercerita tentang luar kawalan kita, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, roh dan sebagainya, apa berlaku? Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah ataupun terduduklah raja yang kufur tadi. Nak gambarkan tuan-tuan dalam kisah ini, menggambarkan betapa kadang-kadang asbab bongkak dengan kata-kata. Kadang-kadang bongkak ni juga datang daripada mana tuan-tuan?
datang daripada nafsu kita yang dipegang oleh syaitan laknatullah. Sebab itu kita kena perhati sungguh-sungguh. Jangan kita mudah terpedaya. Dan bila berbicara, tuan-tuan, istighfar kepada Allah dan minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Inni astakhiruka bi ilmik, ya Allah, tunjukkan kepada kami, pada aku, ya Allah, ya, tunjukkan pada aku tentang berkaitan daripada dengan ilmu Kau, ya Allah. Astakhiruka, berikan istikharah kepada aku, tunjukkan kepada aku dengan ilmu Kau, ya Allah. Ilmu kita terbatas, tuan-tuan. Kita nampak dari pandangan zahir sahaja, tapi hakikat yang akan berlaku sebagainya bukan kuasa kita. Kita boleh menjangkakan, tuan-tuan, sekian, tu jangkaan sahaja. Bahkan wa makaru wa makarallah, kita merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, bahkan perancangan Allah sangat cantik. Nah, itu sebab, tuan-tuan, nak gambaran di sini, tuan-tuan, jangan kita mudah bongkak, jangan mudah sombong. Allah datangkan kisah ini, tuan-tuan, sebab Allah berikan nikmat, Allah berikan kekuasaan pada raja tersebut, dikufur kepada Allah. Memang dikufur lah, tuan-tuan. Kita ni pula, tuan-tuan, Allah berikan kita nikmat, contohnya nikmat sekian. Tapi dengan nikmat tersebut, kita kadang-kadang kufur, berbangga diri dan sebagainya. Sepatutnya tidak begitu, tuan-tuan. Sepatutnya dengan nikmat itulah kita gunakan dengan kebaikan dan sebagainya. Tapi asbab kadang-kadang orang kata kita ada nafsu syaitan yang mengawal tubuh kita. Nafsu syaitan tak dapat kawal otak kita, tuan-tuan. Dia cuma hasutkan sikit. Sebab itu bila berbicara, gunakan akal. Bukan berbicara dengan emosi, bukan berbicara dengan nafsu. Itu gambaran dah, tuan-tuan. Gambaran pada kita, tuan-tuan. Daripada kisah ini, apa kata Allah? Wallahu la yahdi al-qawmaz zalimin. Harus tutupkan dengan wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim, sama ada zalim pada diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Jadi tepuk dada, tanya iman masing-masing, tuan-tuan. Kita hari ini berhadapan dengan ujian COVID-19. Bukan nak kata perancangan kita kadang-kadang berbetulan dengan perancangan Allah. Tidak, tuan-tuan. Kadang kita berancang juga. Jangan sekian, kenapa meningkat. Kita jangan. Tengok besok mesti naik ni. Tiba-tiba naik. Kan dah cakap dah. Akan naik. Cakap dah. Benda ni akan berlaku, tuan-tuan. Allah yang merancang segala-galanya, tuan-tuan. Kita cuba ikhtiar yang terbaik. Kita mengadu kepada Allah. Cuba datang hikmahkan kepada kita. Apa kebaikan daripada peristiwa ini, tuan-tuan? Orang nampak mungkin keburukannya sahaja, sakit dan sebagainya. Tapi kebaikan orang tak perasan, tuan-tuan. Apa kebaikannya? Mungkin ada keluarga yang semakin rapat, semakin akrab. Ada mungkin ayah semakin rapat dengan isteri dan anak-anaknya, dapat masa dan sebagainya. Ada keluarga yang dapat solat berjamaah, yang selama ini hidup berpuluh tahun tak pernah pun berjemaah dekat rumah, tapi akibat daripada wabak COVID-19 ini mampu hidupkan keluarganya dengan solat berjamaah. Itu kebaikannya, syukur alhamdulillah. Ada orang sebelum ni lalai, tak nak belajar Quran, tak nak mengaji. Akibat daripada peristiwa ini, tuan-tuan, dah mula follow kelas mengaji online dan sebagainya. Beranikan diri daftar kelas offline untuk untuk belajar mengaji dan sebagainya. Banyak kebaikannya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, Al-Quran sendiri datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, sebagai nur cahaya. Sebagai nur cahaya. Untuk kita baca, kita faham sungguh-sungguh. Bagaimana terbitnya matahari pada waktu pagi, pada waktu subuh, untuk menyinari kehidupan di dunia ini, berikan cahaya. Apa berlaku pada pagi-pagi kalau matahari tak naik, tuan-tuan? Akan cuaca suram, mendung kan? Kita pun rasa macam bad mood, mendung. Tapi kalau nampak cuaca cerah, wah, cantiknya matahari, cerahnya hari ini, ya Allah, alhamdulillah. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena fikir sejenak. Dalam kehidupan kita akhir zaman ini, kita mengambil iktibar sungguh-sungguh akan beberapa kisah, termasuk kisah sebincangan tadi. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang banyak bercakap, berhadapan dengan banyak orang yang mempertikaikan satu persatu
ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa boleh kita buat, tuan-tuan? Kita mengadulah kepada Allah. Nak balas balik, tuan-tuan, kita jangan balaskan dengan emosi, kita diam saja, senyum dan sebagainya. Takut-takut bila kita balas, tuan-tuan, menambahkan keruh dan sebagainya. Sebab orang kadang-kadang, tuan-tuan, ibadat, orang api dah menyala, kita sembah lagi minyak, bertambah menyala tersebut, kan? Kita jawapan kita sekali tak berhenti, hijau lagi. Jadi kita diamlah, tuan-tuan. Bila jawapan tu agak macam meninggi sikit, agak macam ni, kita diam saja. Kita lebih berdiam diri. Diam diri tidak bermakna mengalah, tuan-tuan. Tapi diam diri untuk kita redakan keadaan. Dan kita diam diri sebab apa? Kita nak meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Radina billahi rabba. Kami redha, ya Allah, Engkau Tuhan kami. Wabil islami dina. Dan kami redha, ya Allah, Islam jalan ikutan agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Dan kami redha, ya Allah, Nabi Muhammad itu nabi dan pesuruhmu, ya Allah. Kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan, kita tepuk dari masing-masing. Cukup malam ini perkongsian yang satu ayat ini berkaitan tentang perdebatan di antara Nabi Ibrahim dan juga Raja Kufur ini. Tak cerita lebih, cuma ambil iktibar sungguh-sungguh, tuan-tuan, bagaimana perbualan tersebut. Bagaimana Nabi Ibrahim diasak pertanyaan tersebut, tapi jawapan Nabi Ibrahim sangat cantik. Dia buka dulu jawapan dengan nak argue orang tu. Bila orang tu dah mula bongkak, orang tu kata apa? Aku juga boleh hidupkan, boleh matikan orang. Nabi Ibrahim patahkan terus. Kan? Tuhan aku boleh menerbitkan matahari daripada timur, dan boleh juga tapi matahari daripada barat. Dia pun diam. Jadi macam itulah, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita nak mengatakan hujah ni, kena bijak sikit berbicara, tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang kita perlu agak berkeras sedikit. Hari ini macam-macam cabaran, tuan-tuan. Bukan saja pada tuan-tuan, pada para pendakwah sendiri pun, pada da'i dan sebagainya, banyak cabaran, banyak fitnah yang berlaku, tuan-tuan. Yang tahu betul ataupun tidak hanya diri sendiri, dan hanya Allah SWT saja tahu. Walaupun kita tahu apa kelemahan kita juga, tuan-tuan, tapi tak ditonjolkan, itu artinya Allah masih menutupi aib-aib kita di hadapan orang lain. Syukur, alhamdulillah. Jangan sampai Allah buka aib kita, tuan-tuan, asbab keceluparan mulut kita, ataupun asbab tangan kita yang buat kerja dan sebagainya. Hati-hati, tuan-tuan, agar kita tak diazab sebegitu. Jadi cukuplah perkongsian pada malam yang pertama ini, berkaitan tentang kuliah online, berkaitan kuliah yang ditaja oleh Masjid Asy-Syakirin, Kampung Baharu Lanjut. Moga-moga kita bertemu lagi, insya-Allah, untuk berkongsi dan berdiskusi berkaitan tentang kalam suci Al-Quranul Karim, untuk kita mengambil iktibar dan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah yang buruk itu datang daripada kelemahan dosa sendiri, tuan-tuan. Datang daripada Allah juga, tapi asbab kelemahan, asbab kelalaian saya, asbab dosa saya belum diampunkan. Astaghfirullahalazim. Jadi mudah-mudahan ada iktibar pada pedoman pada semua. Yang penting, ambil yang baik, ambillah yang jernih, buang yang keruh. Kita jumpa lagi akan datang, insya-Allah, tuan-tuan. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.